افتح على فتح الحارسين بحكمتك وانشرنا علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعليم واجعلنا من عبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama dalam majlis ini. Kita mengikuti kat mana bab sunat. Ada ingat tak? Ingat tak? Amo tak dengar orang amo rekod tu. Sebab Ustaz Syukri yang lewat sana kuna 50. Jadi siap-siap mandi tu ke mari sini. Tak dengar kok kalau video kita rakit tu. Tak tahu rutin mana ya tenangnya. Tak apalah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Kita ambil nombor 27 lah. Ambil 27 kalau rasa hamba uleh tu minta maaf lah banyak kalau saya pernah dengar dah. Nombor 27 dia kata pada nombor 27 kata musannif raf'ul yadaini ma'a ibtida'i takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan beserta memulai takbiratul ihram. Beserta mulai takbiratul ihram. Apa maksudnya? Maksudnya sunat bagi kita, bagi seorang musalli mengangkat kedua tangan. Dan ketika itu juga kita disertakan sekali menyebut lafaz Allahu Akbar. Tangan sebut serta Allahu Akbar itu angkat tangan sekali. Maksudnya gitu. Maksudnya lafaz Allahu Akbar, kita sebut lafaz Allahu Akbar serta sekali dengan angkat tangan. Kalau kita tak angkat tangan, tak dapat pahala sunat. Apa ni? Pahala sunat tu, pahala mengangkat tangan tu. Rugian kita. Bisa kan? Yang ke-20 sini ni pada nombor 27 dia dapat dua pahala sini. Dua pahala yang mana? Pahala mengangkat tangan satu, pahala memulakan takbiratul ihram itu satu. Dua pahala situ. Yang ke-28. Yang ke-28 alla turfa'a yadan ila qudami raf'an. Tapi mengangkat tangan pun ada cara dia. Musuhnya akan ayat ke depan. Bukan ikut walaupun kita angkat tangan, bukan ikut angkat gitu, angkat ke belakang, angkat ke tepi gitu, tak ada. Bukan main macam gimnastik lagu tu. Aerobik lagu tu. Bukan awal lagu tu lah. Ada cara-cara dia. Yang ke-28 alla turfa'a yadan, bahawa tidak diangkat kedua tangan tu ila qudami raf'an anit takbir, ke hadapan ketika angkat anit takbiri, ketika takbir. Maksudnya kan? Maksudnya tangan kita bila angkat tangan, maksudnya kita sunat angkat tangan satu hal, pahala lain sunat angkat tangan ni. Lepas tu jangan angkat ke depan. Kan? Biar betul dengan bahu kita ni. Jangan sampai gitu. Betul di depan sikit gitu. Ia ada cara di depan. Yang ke-29 alla turadda ilal mankibaini, bahawa tidak di belakang
ke belakang apa ni? Belakang bahu. Kedua-dua bahu. Bahu kita belakang ni. Jangan tangan kita ke belakang gitu. Yang ketiga 30. Ni nanti ni 27. Siapa lah nombor? Siapa nombor 3, siapa nombor 38. Siapa nombor 40, siapa nombor 44 pasal sunat dia. Kita baca gitu, lepas tu kita buat kulasah mudah. Yang ke-30, ayyajhara imamu bitakbir, bahawa menyaring oleh imam bitakbir, dengan takbir tu. Maksudnya apa? Jangan degah sangat. Selu sikit tak apa. Tak apa. Mau ingat tak apa. Memang kena isi minyak detik. Mbak kita ambak sini ni. Jauh juga lah. Tak apa boleh-boleh. Sama-sama. Ayyajhara imamu bitakbir, bahawa menyaring oleh imam bitakbir. Di sini ni musannif wa mari sunat menyaring ke suara tu ketika melafaz takbir. Padahal kawan sunat menyaring ke suara mengangkat takbir. Jangan dalam tekak, jangan slow kan slow. Siapa lima kita tak dengar lafaz takbir Allahu Akbar tu, kita tak dengar lima. Jangan tegah sangat. Jangan tegah hati lah ke mana. Siapa mengaku 2-3 soh alih tepi kita. Tiga sebelah tu, kali sebelah tu biasanya dengar pun dengar sama-sama gitu. Kalau orang yang kedua alih diri kita dengar tu, itu kena jaga-jaga. Sebab apa kena jaga-jaga? Gerak sangat dah. Kalau siapa orang yang ketiga daripada alih diri kita tu, berat mana, bahaya, waspada. Waspada. Mengganggu pula orang lain pula. Slow-slow lah kan, slow kan. Sekadar dengan lima kita. Allahu Akbar. Kalau tu imam panjang, janganlah slow pula tu imam. Tu imam jangan slow. Makmum saja. Tu imam dia ustaz tu kata jangan didengar siapa belakang, jangan pula tu imam slow. Tu imam kena tegah lah, dia tua dari semaya. Yang ke-31, at-tawassutu biyadil mati wal qasri fi takbir. Bersederhana di antara mak, di antara panggil dan pendek fi takbir. Jangan panggil sangat. Maksudnya lafaz Allahu Akbar itu jangan terlalu panggil. Jangan terlalu pendek. Maksudnya kurang daripada tiga alif. Tiga alif. Dah ke mana? Jangan panggil sangat. Jangan panggil siapa 10 hingga 14 second. 14 saat tu jangan panggil sangat. Maksudnya sederhana tu dalam kadar mana? Ne 7, 8, bawah 10, bawah 9. Itu sederhana. Jangan kurang sangat, bawah 5. Itu pendek. Maksudnya kan Allahu Akbar. Jangan pendek sangat. Jangan Allahu Akbar. Jangan panjang sangat. Sederhana. Bagaimana? Allahu Akbar. Cukup 9 second. Kira-kira. Allahu Akbar. Jalan tak? Cukup tak? 9 second. Jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Buat sederhana dapat, tapi itu kena mari kosak taruh tali lah. Maksudnya lapar masa sederhana tu biasa tu sekalinya kosak taruh tali. Maksudnya niat kita tu dia cukup sempurna tu dalam tu. Habis sudah. Yang ke-32, antakuna
yadani maksufatan. Bahawa adalah yang mengangkat tangan itu, kedua-dua tangan itu maksufatan, dibuka tangan itu dibukalah, jangan tutup. Bukan jangan tutup lah, jangan ditutup tangan itu. Maksudnya kan? Maksudnya satu, tangan kita ni satu, jangan pakai apa ni, sunat kita jangan pakai sarung tangan. Sunat jangan pakai sarung tangan, melainkan pada tempat yang bersangat tersejuk lah. Aku melainkan kalau tempat biasa kita pergi pakai sarung tangan tu tak dapat pahala sunat, buka tangan. Maksudnya biar tangan kita ni tergedak. Maksudnya biar tapak tangan kita ni nampak. Jangan pakai sarung tangan. Habis itu. Kalau pakai kain sekalipun, kalau tutup tak tutup dengan sarung tangan, kalau tutup dengan kain sekalipun tak dapat pahala sunat. Jadi jangan pakai apa-apa kain kau, sarung tangan kau, jangan ditutup. Dia panggil perut tangan kita ni, jangan ditutup ni, perut depan kita ni. Perut tangan. Yang ke-33, antakuna, bahawa adalah ia dua tangan tu ila jahatil ka'bati, bahawa menghadap kiblat, menghadap kepada kiblat. Dua tapak tangan kita yang mana? Yang ni depan ni kena menghadap kiblat. Sunat kita dua tapak depan kita ni menghadap kiblat. Kalau gini ni, kalau kita kat gini, Allahu Akbar, contoh misal. Kalau kita buat gini ni, tak dapat pahala sunat. Tak dapat pahala sunat. Tangan kita ni menghadap ke perut tangan kita ni menghadap ke kiblat. Batu yang ke-34, tafriju asabi yadain, merenggih jari-jari dua tangan tu. Merenggih jari-jari dua tangan maksudnya apa? Bagi tangan kita ni tak disunatkan bagi seorang musolli tu bagi tutup rapat. Tutup rapat jari-jari ni tak sunat. Sunat kita merenggih ke jari kedua tapak tangan kita ni bagi renggih sikit. Kalau buka luar sangat dia ni, siapa nak putus tangan? Nak putus tangan siapa? Suruh sakit tangan kita. Lagu mana? Sini ni kalau buat gitu jadi khilaf. Ada kata tak makruh, ada kata khilaful aula. Jadi gitu. Lebih baik buka sekadar biasa. Buka mana? Buka tangan biasa. Lagu mana? Buka lagu tu ya. Jangan sampai sakit. Ni tekan. Ni mati orang ke apa? Orang nak apa orang? Buka lagu ni. Buka siapa nak putus tangan ni nak apa orang? Bukan mengangkat takbir. Jangan buka tangan tu siapa nak apa orang? Bukan nak tapau orang tak, maksudnya misal nak supol dengan macam nak tapau orang. Orang tapau orang kalau buka dia ni tak pergi mana. Dia kena buka dia ni. Dia mari sekali tu, winapa tu, angin lalu mari. Tu. Cikgu tu biasa jadi cikgu tu dia biasa nampak budak tu. Habis tu. Kita kalau zaman sekolah dulu, kalau cikgu tapau kita, kalau tak siap, kita metok kau, kita nakal sikit kau, tak siap kita sekolah kau apa, kita tak mahu cikgu. Kalau kita ribut rumah ayah pula, ayah kita pula cek kita rumah. Sebab tu tak ribut-ribut. Kita takut ayah kita. Tahu tak siap dia tolak. Bukan ngepeh aja, wotek pula makan bil lelaki. Kalau budak lah ni tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Mak ayah lembut sangat. Habis itu. Batu cikgu jadi cikgu tu sekadar ngajar boleh gaji gitu lah. Tak boleh nak apa. Habis itu lah. Sambil. Yang ke-35,
An yakuna tafriju wasatan. An yakuna tafriju wasatan. Bahawa adalah ia dua tangan itu merengge itu secara sederhana. Jangan secara kuat sangatlah. Yang ke-30 ni, ayyuhadhiya bi ibhamiyati syahmati uzunai. Bahawa membetuli dua ibu tangan itu syahmati. Kulit telinga di sebelah bawah. Syahmati ni kulit telinga di sebelah bawah. Kulit kita ni kulit air bawah. Membetuli. Jangan tuk bawah telinga. Jangan ada biasanya ada si ambo dulu pun silap saya juga masa belum ngaji kita tu. Dan kita ahli dia kata sunat kawan ni sunat letak tangan kita ni agak tangan tu sunat letak bawah telinga. Kita ingat letak bawah cupi telinga betul-betul. Rupanya ngaji ni tunggu lain mikir betul-betul bukan lagu tu muraknya dia betul-betul maksudnya tangan kita ni ibu jari kita ni dengan cupi telinga betul maksudnya bukan duduk bawah dia betul maksudnya capai bahu ni duduk tengah-tengah lah duduk tengah-tengah di antara cupi telinga dengan apa ni dengan apa ni panggil pipi kita bawah ni bawah ni kenapa tak dah King kita ni. King kita tu. Dia duk kita kat langit. Allahu Akbar ni. Dia betul lagi tu. Bukan lagu ni. Bukan lagu ni. Kalau buat lagu ni tak dapat pahala sunat. Letak tangan, letak jari kita apa ni meletak kedua-dua tangan ni yang berbetul tu. Berbetul cupi telinga tu. Tu pahala lain. Tu. Boleh amal betul lagi ni, amal Isya betul lagi. Boleh beramal. Tapi jangan terlalu banyak sangatlah. Jangan sampai nak nampak sunat tu maksudnya lepas daripada mayat tu, lepas balik-balik rumah lepas makan ke apa, buat depan sini, cuba berlatih. Akak tangan lagu mana? Sempurna lagu mana? Ni nak ayatnya sempurna mengangkat tangan. Kalau kita buat gitu pun tak ada masalah pun. Tak melibatkan sos maya pun. Tak sos maya tapi rugi hari kita. Tak dapat pahala sunat. Tak dapat pahala sunat tu je ruginya. Yang ke-37 ayyuhadhiya birusil asabi'i a'la uzunah. Bahawa ayyuhadhiya bahawa membetuli di hujung anak asab birusil asabi'i di hujung anak jari itu a'la uzunah di sebelah atas. Maksudnya apa? Jari kita di atas. Jari kita di atas ni biar membetuli dengan cupi yang di atas. Orang panggil apa? Bok Melayu. Cupi yang di atas. Cupi yang di atas ni biar betuli dengan jari ni. Jari telunjuk kita ni. Biar betul. Mungkin ada kenapa. Tangan kita kata kebih. Allah ni tangan kita gitu. Allahu Akbar. Bukan gitu. Gitu lah. Payah sikit. Dia baju ketat. Ambo pun kadang-kadang payah kan nak buat benda sempurna akad takbir ni. Allah ni. Tangan ni dia betul lah. Bak tangan ambo pendek, cupi telinga panjang. Tangan pendek. Ambo pun pelik juga. Tapi tak apalah hikmah tu yang buat. Jadi maksudnya tangan ni kita ni dia betul dengan atas. Macam tangan ambo ni pendek. Tak boleh nak buat apa dah. Buat sekadar tu. Jangan ikut tangan ambo, ikut tangan dua-dua lah. Ambo ayah ambo tu hok
Tu apa ni? Tangan apa ni? Tangan kau ni besar. Tapak tangan kecil, jari kecil. Dia jadi pelik. Ya hikmah belaka. Comel belaka dah Tuhan buat. Yang ke-38, antakuna asabi'u munhaniyatan, bahawa adalah ia jari-jari itu munhaniyatan, bongkok. Lagu mana? Maksudnya jari kita akak tu jangan straight, jangan bagi gitu, jangan gitu. Jari kita tu jangan lagu tu, bagi bongkok sikit. Bokok kelima-lima jari tu bagi bokok sikit. Macam kita nak ngukah nak clubbing. Bukan clubbing disco tu. Clubbing, nak mendaki bukit. Orang panggil bahasa Inggeris clubbing. CLIMBING. Ambo sebut bunyi Kelantan. Kalau bunyi bahasa Inggeris tu kalau betul lah. Yang mendaki tu. Kita mendaki, kita buat gitu. Bukan straight lagu tu. Betul tak? Siapa biasa mendaki? Kalau straight lagu tu, berubah beleping kita daripada atas, berubah beleping. Boleh patah pinggir. Tu. Jangan straight lah. Maksudnya bokok sikit. Bokok sikit. Macam apa ni? Macam Spiderman. Spiderman. Ngukah bangun ni. Kayak Spiderman duduk ngukah. Sup. Yang ngukah. Kayak yang begitu tangan. Yang bukan straight. Kali yang straight. Lepuh dia. Lepuh bawah. Lepuh tanah. Tu. Siapa biasa tanya kita Spiderman? Tahulah. Tu. Kali Malaysia. Cicak man. Tu. Habis itu. Nak buat misal, nak suruh minapok. Kalau kita ni biasanya kebanyakan kita ni orang tengok. Jadi orang akan nampak. Habis itu. Yang ke-39, antakuna asabi'u mansuratan, bahawa adalah ia jari-jari itu. Dua orangnya itu jari-jari itu mansuratan, jangan digenggam. Kalau kita genggam, makruh hukumnya. Maksudnya apa? Allahu Akbar, kita kat tangan kita. Jangan lagu tu. Melainkan kalau terpaksa. Maksudnya kalau contohnya orang kata apa ni? Ulu pisang. Mutak genggam tangan muak bunuh. Kalau orang paksa tu lain. Maksudnya kali saja. Ataupun orang apa ni? Asyik terputus jari kau, tak ada putus jari. Tangan dia memang tak ada, jari tak ada. Dia betul, nak agak pula mana jari tak ada. Tu lain. Ni maksudnya orang sempurna. Orang apa ni? Tak ada kena kecil mani, tak ada kena diabetes apa semua benda tu. Tak ada kena nyakit tu. Akaklah bagi betul-betul. Jangan genggam gitu. Mudah saja pahala sunat tu. Yang ke-40 ayyuhadiyah bikaffai, bahawa membetuli oleh dua tapak tangan tu mankibahi dengan dua bahunya. Betuli ni bukan lagu tu. Betuli. Jangan betuli ni. Jangan kita ingat duduk tepi kita lagu tu. Bukan lagu tu. Maksudnya betuli tu bagi tu. Jangan ke depan sangat. Bagi tu depan sikit lah. Depan apa ni? Depan dada kita. Depan dada sikit. Kalau bukan lagu ni pun betuli. Ni bukan. Kalau buat lagu ni tak dapat pahala sunat. Agak ni dapat pahala sunat mengangkat tangan saja. Tak dapat pahala sunat membetuli kedua tapak tangan. Itu pahala sunat yang lain. Jangan setiap musoleh buat pecah-pecah itu setiap satu tu pahala sunat-sunat yang lain saja. Belum mudah. Tapi bab kita payah sikit apa?
jari-jari buah. Jari-jari buah. Kadang-kadang tu lupa juga hamba baca kitab ni. Hamba betul baca ni betul lebih ingat hamba juga. Untuk apa? Untuk kita beramal. Maksudnya kita pun ngaji dah, kita lupa. Kalau tak baca kat orang, kita sendiri pun tak ingat. Untuk guru ngajar, nak mengapa ni? Nak mengapa 500 sunat ni? Tak padai ni otak hamba. Tu. Maksudnya banyak sangat tak ruak ni otak hamba nak mengapa 500. Yang ke-41. Ayun hiya raf'al yadaini. Bahawa menselesai akak tu yadaini oleh dua tangan ma'a akhiri takbiri. Serta akhir takbir. Maksudnya apa? Maksudnya pada kata kita tu, maksudnya selesai kat tangan tu, contoh misal Allahu Akbar. Tangan kita bar tu, tangan kita dah jatuh dah ke perut. Bukan masuk, bukan lagu ni. Allahu Akbar. Tangan jatuh dulu sebelum kita sebut bar tu. Mati kera tu kita kalau sebut kalau jatuh tangan dulu sebelum sebut bar tu ataupun kita lewat ke tangan jatuh, maksudnya akbar dulu baru kita jatuh. Bar dulu baru kita jatuh, tangan tu tak dapat pahala sunat. Ya kena apa? Kena serta sekali. Bahawa serta ni amus sendiri pun jari-jari dapat serta sekali. Kenapa? Kadang-kadang tu tangan pergi dulu, tangan jatuh dulu baru akbar. Kenapa? Tangan tu kita nak kosak, nak taruh, nak tali sekali. Nak apa? Nak muka mana niat tu, nak serta dengan niat tu. Tu jadi tangan jatuh dulu baru akbar tu. Amus sendiri pun lagu tu juga. Payah halik apa nak dapat pahala apa ni? Menyertakan nak selesai akbar dengan nak selesai akad tangan. Payah nak serta sekali. Habis juga. Yang ke-42. Allah tunqada yadani. Bahawa menggerak kedua tangan yaminan. Bahawa Allah tunqada yadani yaminan. Bahawa tidak menggerak kedua tangan yaminan ke kanan wala shimalan, dan tidak bergerak tu ke kiri indal farari minhu, ketika telah selesai, ketika tangan tu di sisi minhu. Maksudnya apa? Maksudnya sini boleh dapat dua pendapat. Satu, amo tunjuk lalu lah, sambil-sambil ayat. Satu, kita akad tangan kita akad Allahu Akbar. Itu satu cara. Maksudnya tangan kita akad, kita jatuh akbar, satu cara. Yang kedua, Allahu Akbar. Dua cara. Maksudnya kalau kita ambil ni, kita pegang satu pendapat yang kata akbar tu jatuh ke perut lalu. Tangan kita jatuh ke perut lalu. Satu pendapat. Yang kedua, tangan satu pendapat lagi, Allahu Akbar, jatuh ke sisi dulu. Jatuh ke sisi, lepas tu tangan kita naik slow-slow pergi ke perut. Tadi kita terus jatuh. Dua-dua dapat pahala dua-dua. Tapi ketika kita pegang yang pendapat yang kedua, katanya jatuh halik sisi, kita tangan kita, kedua-dua tangan kita ni jangan gerak. Jangan menghayung gitu. Jangan menghayung. Maksudnya kita jatuh ke sisi, contohnya Allahu Akbar, jatuh bagi senyap tepi ni. Bagi senyap tepi, batu akak slow-slow. Faham tak? Dua pendapat saya tu. Jadi ada pocik, ada jemaah yang buat
dia buat dia jatuh ke sisi. Ada jemaah buat lagu tu. Mungkin dia ngaji. Orang ngaji ada dia boleh buat belaka. Bahkan apa? Ada ilmu. Tu. Habis itu. Jadi tak ada masalah lah kalau contohnya kalau kita pergi semaya, contohnya maya bukan maya sedih sini, kita pergi maya lain. Tengok ada terimeh sendiri, tengok misal contoh terimeh akak dia tak tahu jatuh perut lalu dia tak terfikir ni, kita jangan mufarakah dengan dia. Jangan mufarakah, kita berimeh dengan dia. Kenapa? Kita dah tahu dah malam ni ada pendapat yang kata ada yang kena jatuh dulu, baru akak tanya ke perut tu. Dua pendapat lah. Tu. Ikut salah satu pun tak ada masalah. Tu. Habis itu. Yang ke-43. Yang ke-43, irsalul yadaini bihudu'in. Melepaskan kedua tangan tu dengan tenang. Bihudu'in tu dengan tenang. Bihudu'in dengan tenang. Maksudnya apa? Maksud kita doa kat takbir, Allahu Akbar. Maksud kita nak jatuh tu, nak jatuh ke kiri tu jangan laju. Bagi slow ya. Slow. Jangan slow macam kurang pula. Jangan slow macam kurang. Slow kurang kan? Allahu Akbar. Slow sangat. Jangan lagu tu sangat. Maksudnya sedih kan? Jangan laju macam anak. Sedih ni macam apa ni? Binatang macam kacing. Kacing ni tak bergerak, tak slow. Kalau kurang tu slow sangat. Kalau anak tu laju sangat. Jangan macam tu. Maksudnya sedih. Kurang kacing ni sedih lah. Maksudnya bagi slow. Allahu Akbar. Jatuh tu jatuh slow. Jangan dengar. Begitu. Macam apa ni? Macam robot pula. Jangan jadi macam robot. Tu. Lepas tu jangan slow sangat. Jangan slow. Tu. Jangan laju tu sangat. Jangan laju sangat. Sedih sahaja. Tu. Jatuh pula jangan jatuh tu dengan gopo kapah kan? Dengan gopo kapah. Jangan gitu. Maksudnya turun tu bagi peleh-peleh. Bagi nilai ya. Tu. Mati kamu ni jopok nak jopoknya bini kita lah. Belum nikah tu jopok kali pertama tu ketak-ketak. Tu. Jopok tu. Kalau jopok tua pula nak jadi tua lagi. Pakai pepoh putih lapis dari luar kita tu. Sebab apa? Takutnya terkecil dari luar tu. Tak kenapa basah jadi kita pakai pepoh. Tu. Jopok tua tak jadi pertama kali. Bila jopok kali kedua tu kecek tu nampak tenang lah. Mochi segar kau tak mochi. Nampak comel lagi mochi. Bunyi tu lain dah. Kalau macam hari pertama tu nama saya jadi ketak-ketak. Tu lain kan. Tu misal dah. Misal sama-sama. Yang ke-44 istinafu rafuhima. Mulai mengangkat keduanya tangan. Maksudnya apa? Selepas kita jatuh ke bawah, selepas jatuh ke sisi kita ni, dua kiri kanan kita ni, yang inan dengan simal ni, kiri kanan kiri ni, kita tu maksudnya lepas tu kita angkat tangan kita, letak atas perut. Jadi habis cara angkat tangan. Angkat tangan sepenuh, biar betul dengan bahu kita, jangan ke depan. Ni khulasa ni. Yang pertama tangan kita ni bagi angkat tangan. Tu dapat pahala sunat. Jangan malah-malah angkat tangan. Sibuk maksudnya kalau mari lewat sekatara mana pun biar dia angkat tangan. Sekurang-kurangnya biar dapat pahala sunat mengangkat tangan. Jangan lepas tu.
Kalau nak betul tak betul tu, kalau mari dengan lorak, memang kita tak ada nak betul tak betul. Sebab apa? Main dengan lorak tu nak kejar ke email tu rokok dah. Kita nak kejar sekali dengan ke email tu. Kalau tak akak, kalau akak nak betul tu memang tak ada. Tu wak mana-mana dah lah. Kayak dia kata, kalau tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Bagi tak boleh nak buat semua, jangan dia tinggal semua. Maksudnya bagi kalau tak boleh nak buat belakang sekaligus, buat sikit-sikit beramal tu tak apa dah. Benda waktu tu kena beramal, kena buat lah, benda sunat. Jangan ustaz kata, ustaz kata kalau tak boleh nak buat belakang, benda wajib dah nak tinggal juga lah. Tak sesemai guru. Benda wajib kena buat lah ke mana pun dia nak buat. Kalau dia mau malas, kalau dia mau letih, kalau dia mau sakit, kalau mana pun kena buat benda wajib. Ni benda sunat. Benda sunat. Jangan silap faham. Jangan ustaz kata lain, dia mau faham kot lain. Habis je. Yang ke-45. Habis nak masuk bab baru pula. Sunat meletakkan tangan. Lagu mana pula cara nak letak tangan? Kau letak gini. Macam-macam cara ni. Ada tak gini. Tak kamu ni tak bau pusat. Pusat ambo tak nampak lah. Maksudnya okey dah. Tubuh comel tu. Maksudnya tak bau pusat gitu. Lagu mana? Ada cara dia. Yang mana 10? Ni bagi mazhab kita lah, bagi mazhab Imam Syafi'i. Bunyi dah. Kita baru nak step. Lagu mana semua kita semua? Ya? Boleh teruskan lagi. Apa? Bambu kita kelas kok 10. Hari ni cuti pondok. Kalau ada kelas ko 8:35 tu bunyi kek-kek tu kita ambil sikit 5 minit kita berhenti dah. Tu. Tak apa kita ambil sikit lagi. Yang ke-45. Wad'ul yadaini tahta sadri. Meletak dua tangan. Wad'u letak yadaini dua tangan tahta sebelah bawah sadri. Dada. Sebelah bawah dada. Ni dada kita. Letak sebelah bawah. Letak sebelah bawah. Tu. Wa antakuna sebelah bawah ni satu mazhab lah. Maksudnya dada kita letak bola bawah satu mazhab. Ada satu mazhab lagi letak atas pusat. Maksudnya ada satu mazhab lagi. Mazhab kita juga satu pendapat lagi. Mazhab yang sama tapi pendapat yang lain. Dia satu pendapat lagi yang kata letak atas pusat. Letak atas pusat. Letak bawah pusat tak ada kata ki kata kena. Tak ada pendapat mazhab Syafi'i kata letak bawah pusat tangan tu. Tak ada. Lepas tu letak sama-sama dengan pusat tu tak ada juga. Setakat amal ngaji lah. Setakat yang amal ngaji tak ada amal jumpa. Tu kalau ada tu buat mari tu kita amal tengok. Tu. Wa antakuna yadan. Bahawa adalah kedua tangan tu fauqa sebelah atas tu as-surati sebelah atas pusat. Maksudnya apa? Ni pusat, ni pusat ambo duduk tak nampak pusat. Ni pusat ambo sebelah atas kita. Sebelah atas, satu pendapat sebelah atas. Sebelah bawah dada. Batu yang mana afdal? Afdalnya letak tengah-tengah. Maksudnya bila kita angkat tangan, bila kita selesai angkat takbir, bila selesai takbir tu ihram, angkat tangan tu, nak kita turun tu, letak ni sebelah ni atas gini, tak tengah-tengah. Jangan tak atas gitu. Jangan tak bawah gitu. Jangan tak atas pusat gitu. Biar tak tengah-tengah. Itu yang afdal. Paling molek lah. Paling molek. Yang ke-40 ni. Ayyakuna bahawa adalah ia dua tangan tu adalah wad'u meletak jadi dua tangan tu ma'an berserta tu
ma'ilan yang cenderung qalilan ila yasari di hatil qalbi. Maksudnya tangan kita tu jangan letak gitu saja. Jangan letak gitu saja. Bagi cenderung sikit ni, urat kita ni, urat tangan kita ni, tengah ni, bagi cenderung alik kiri sikit. Bagi cenderung. Jangan lembut sangat. Sampai gitu. Sampai gitu. Dulu ada lah. Ada satu jemaah tu, dia nak amal benda sunat. Dia bak Nabi kata letak belah sikit lah. Maksudnya cenderung alik kiri, cenderung ke hati sikit. Jadi dia nak beramal, dia kitak wujud sekali. Maksudnya cenderung lebih sangat. Kalau cenderung lebih tu tak dapat pahala sunat. Dia pergi cenderung sikit lah. Bagi cenderung sikit. Tangan kita ni cenderung alik kiri. Ni hati kita ni alik kiri lah kau. Habis itu. Yang ke 47. Yang ke 47, wad'ul yadi yumna 'ala yusra. Meletak tangan kanan ke atas tangan kiri. Letak tangan kanan di atas tangan kiri. Ni tangan kanan kita, letak di atas tangan kiri. Letak gitu. Jangan tangan kiri letak di atas tangan kanan. Tak ada orang buat lah. Tapi kalau ada orang buat, makruh dia buat lagu tu. Sunat kita letak tangan kanan di atas tangan kiri. Tu. Habis itu. Yang ke 48. Sikit lagi. Yang ke-4 boleh dia. Sikit lagi. Yang ke-48, nasru asabi'a yadi yumna ala tuli zira'in yusra. Menunjuk menunjukkan hambungkan jari itu kat asabi'a yadi yumna, jari tangan kanan itu ala tuli di atas panjang zira'in lengan yusra, lengan yang kiri. Tu. Maksudnya apa? Maksudnya jari kita tu bagi henjur sikit. Ni jari kita ni bagi henjur sikit di atas apa ni? Henjur ke hambur ke jari tangan kita ni di atas lengan yang kiri. Maksudnya bagi gitu. Bagi jari kita kok ni jari kita ni bagi henjur sikit. Jangan sekadar gitu ya. Jangan sekadar gitu. Bagi henjur sikit. Unjuk ke kiri sikit. Tangan kita ni tangan kiri ke kiri sikit. Jari kita pun henjur ke kiri sikit. Bagi nampak apa? Bagi nampak tulang belakang kita ni digerak ke kiri tu sikit. Tu. Banyak lagi. Ada hamba pun benih nampak pen mata dah. Nampak daging lembu dah. Semula ada. Benih dah nampak. Ada. Yang ke-49, antakuna musabah. Tapi awak khulasa lalu lah, awak khulasa. Khulasa cara letak tangan. Bak takutnya nak tunggu tu tahu bila pula. Kita buat khulasa lalu. Tangan ni, dia ada satu cara. Ada dapat pahala sunat. Kita tak tangan, tak gitu pun dapat pahala sunat dah. Maksudnya jari tangan kita ni, tangan kanan kita tak lagu tu dapat pahala sunat. Satu. Ni satu cara. Yang kedua, tangan kita, dua jari kita ni, jari apa ni, jari ni dengan jari tengah ni bagi hembung kita sikit. Biar apa ni? Urat kita ni biar bersentuhan dengan kau ni. Orang panggil apa istilah hamba tak ingat. Biar sentuh kau ni, batu tak hembung gitu. Satu. Ni yang paling afdal. Ni yang paling afdal. Paling banyak pahala lah. Paling fadilah banyak lebih lagi. Lepas tu yang asal lagi tu, tangan kita ni tok gitu. Maksudnya gini. Ada orang buat lagu tu dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat. Tapi yang afdalnya jari kita ni biar betul dengan kau ni tulis leher kita ni, tulis tangan kita ni biar betul gitu. Jari dua jari ni tok ali atas
oh ahli gigi dua ni telunjuk dengan apa ni jari kelingking ni dengan ibu jari ni. Yang jari telunjuk dengan jari tunjuk dengan jari kelingking tak alih bawah, ibu jari tak alih atas. Tu paling afdal. Nampak tak? Tu kulasah dia. Bak dia panjang ni sampai 53. Hamba pun pening dah nak baca. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh beramallah dua kali hari ni kita ngaji. Satu cara mengangkat tangan, yang kedua cara letak tangan di atas perut. Dua cara hari ni. Boleh pakai beramal. Mudah-mudah ya. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشرنا علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.